Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang konsep peradaban. Sebelum memulai perbentangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Danish Aiman Azmi, Muhammad Danish Syakris Muhammad Syakirin, Muhammad Danish Aikam Muhammad Rashid dan Muhammad Haikal Iman Hamiluddin. Di dalam konsep peradaban ini, saya akan membentangkan pengenalan umum konsep peradaban, kolonialisme dan pasca kolonialisme, timur dan barat serta perspektif agama dan kepercayaan. Pengenalan umum konsep peradaban. Konsep peradaban merupakan tamadun dan budaya yang berbeza-beza. Peradaban berasal daripada kata dasar adab. Adab merujuk kepada tingkah laku. Peradaban mampu mempengaruhi kepada perkembangan idea dan amalannya. Tamadun Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama. Konsep peradaban ini disamakan dengan tamadun dan budaya walaupun pengolahan isinya berbeza-beza. Seterusnya, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme merujuk kepada dasar atau amalan untuk memperoleh dan mengekalkan koloni di negara asing. Kolonialisme melibatkan pendudukan dan pengerahan eksploitasi terhadap penduduk dan tanah jajahan. Warisan kolonialisme adalah mendalam dan kekal, membentuk struktur politik, ekonomi dan sosial banyak negara. Manakala pasca kolonialisme pula merujuk kepada zaman atau keadaan selepas periodik penjajahan atau kolonialisme. Pasca kolonialisme merupakan suatu wilayah yang telah mencapai kemerdekaan politik mereka. Pasca kolonialisme juga merupakan satu kajian akademik dan teori yang menyelidiki kesan kolonialisme dan penjajahan terhadap masyarakat. Kita teruskan perbentangan kita dengan susur masa dan peradaban Malaysia. Peradaban Malaysia bermula pada 1402 sehingga 1511 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman ini, wujud interaksi merentasi peradaban kerana kedudukan yang strategik menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan pusat keilmuan. Kita teruskan pula pada zaman penjajahan Portugis iaitu bermula pada 1509 sehingga 1641. Pada zaman ini, kita diperkenalkan dengan sistem tulisan rumi dan pinjaman perkataan seperti tuala dan almari kerana wujudnya asimilasi dengan penduduk tempatan. Seterusnya, pada 1641 sehingga 1824 iaitu zaman penjajahan Belanda, Syarikat Hindia Timur Belanda telah ditubuhkan dan menguasai perdagangan kain di India serta biji timah di Tanah Melayu. Penjajahan British bermula pada 1826 sehingga 1948. Pada zaman ini, bermulalah penaklukan ruang fizikal dan pemikiran serta serampang tiga mata iaitu kekayaan, keagamaan dan kemegahan. Pada pendudukan Jepun 1941 sehingga 1945, kita telah menubuhkan mahkamah tentera untuk membicarakan kes politik dan dapat menyatukan pentadbiran Tanah Melayu di Sumatera. Akhir sekali, pembentukan Malaysia 1963. Pada pembentukan Malaysia, kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian telah wujud dan kepelbagaian etnik telah tercapai seperti Semenanjung Sabah dan Sarawak. Kita lanjutkan perbentangan kita dengan impak atau kesan kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme telah membawa kesan seperti sistem pendidikan yang tidak membawa semangat lokaliti setempat dan kualiti yang tidak adil untuk semua kaum. Penghancuran budaya dan agama di tanah jajahan dengan menganggap perkara tersebut sebagai tidak bertamadun serta pengabaian hak asasi manusia dari segi hak pemilikan tanah, kesihatan dan ekonomi. Kesan pasca kolonialisme pula ialah perkembangan infrastruktur oleh kerajaan pasca kolonial. Mewariskan masalah kewangan negara kepada kerajaan pasca kolonial,
meninggalkan suatu konsep yang memecahkan rakyat berbilang kaum selepas mengacapi kemerdekaan serta pembaharuan sistem pendidikan dengan memberikan hak pendidikan kepada semua lapisan masyarakat oleh kerajaan pasca kolonial. Kita teruskan pula dengan peradaban Timur dan Barat. Interaksi dan isu yang positif serta negatif. Berlaku interaksi apabila konsep peradaban menyusur masuk ke dalam pemikiran politik dan pimpinan. Peradaban sesuatu bangsa itu membuahkan hasil kepada negara. Orang Kristian dan Yahudi menjawat jawatan tertinggi di dalam pentadbiran bagi mengekalkan konsep pimpinan yang bertamadun. Akhlak sebenar manusia pada zaman ini tidak terjerumus dalam konsep peradaban kerana kurangnya adab mereka. Interaksi dan isu yang positif. Ketamadunan Islam di Andalus telah memberikan peluang penyebaran ilmu ke dalam dunia barat melalui penterjemahan kitab, pemerintahan Islam yang adil dan saksama. Tokoh sarjana Islam Andalus seperti Abu Marwan Abdul Al-Malik Ibn Zuhr, seorang pakar perubatan, semangat kesanggupan politik yang baik daripada pimpinan negara menyumbang kepada gerakan pengilmuan ini. Ini adalah contoh kitab yang dikarang Ibn Zuhr. Kita lanjutkan lagi dengan interaksi dan isu yang negatif. Peradaban di dalam dunia ketamadunan Islam telah membangkitkan semangat iri hati dan dendam oleh pimpinan Kristian. Perang salib di Palestin tercetus dan bermula dengan dekri yang dikeluarkan oleh Paus Alexander II. Kesannya, umat Kristian, Yahudi dan Islam terbunuh secara kejam
dalam siri peperangan ini. Semangat jihad diterapkan oleh Imanuddin Zanki dengan menyatukan umat Islam dan menawan semula Palestin. Akhir sekali, kita teruskan dengan perspektif agama dan kepercayaan. Masa depan peradaban manusia bergantung kepada ketinggian ilmu dan etika Islam pemimpin dan individu. Peradaban yang memacu etika Islam akan menjadi peradaban yang gemilang. Keperluan mengamalkan etika Islam dilihat sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi serta memperolehi rahmat dan keredaan Allah. Pembuktian sejarah melalui perluasan empayar Islam pada zaman dahulu. Konsep peradaban dari perspektif agama dan kepercayaan di tanah Melayu dan Asia. Islam diturunkan di semenanjung tanah Arab melalui usaha dakwah dan pengembangannya oleh Rasulullah SAW sekitar tahun 610 Masihi. Prinsip utama berkaitan ketauhidan dan keesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan pentadbir sekalian alam. Etika dan adab termasuk dalam kerangka akhlak dalam Islam yang lebih syumul dan mendalam yang meletakkan keredaan Allah. Manakala Hindu antara agama tertua di dunia dan masih dianuti di seluruh pelosok dunia. Berasaskan kepada kitab Veda mengandungi 3 ajaran utama yang bersifat rohani, dongengan mistik dan falsafah agama. Kepercayaan kepada hukum-hukum karma iaitu balasan balik terhadap tindakan manusia menunjukkan penekanan terhadap aspek etika dan moral dalam kehidupan. Pengaruh peradaban di tanah Melayu dan Asia. Masyarakat Melayu menganuti fahaman animisme sebelum kedatangan Islam. Adat istiadat orang Melayu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur. Islam menjadi asas utama dalam pembentukan tamadun Melayu dahulu dan sekarang. Zaman kegemilangan Melaka dapat dilihat dengan pengaruh India Islam dalam hal ehwal politik di dalam kerajaan itu. Berlakunya hubungan tamadun Melayu-Cina ketika zaman dinasti Ming pada abad ke-15. Penutup. Kita dapat simpulkan bahawa peradaban majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia berteraskan nilai yang disulami dengan rasional legal dan materialisme sedunia.
peradaban manusia tidak akan sempurna tanpa penghayatan etika Islam dalam kehidupan seharian. Etika Islam memberikan sumbangan yang positif terhadap pembinaan peradaban umat Islam. Etika Islam juga membolehkan agama Islam diangkat kedudukannya dari pandangan masyarakat dunia. Itu saja perbentangan daripada kumpulan 2. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum dan terima kasih.